Assalamualaikum kepada semua penonton YouTube channel Gear 6. So, video kita pada kali ini kita akan membuat comparison di antara dua model, iaitu model NAS Domina 250 dengan Suzuki Gixxer 250. Video ni sebenarnya request daripada korang juga. Kat bahagian komen tu kita ada tengok, bang minta komen bang minta compare Domina 250 dengan Gixxer 250. Dan kita orang dapati benda ni agak brilliant juga, sebab kita tengok market segment untuk dua jenis motosikal ni dia lebih kurang. Harga dia pun lebih kurang dia. Kalau kita tengok beza harga dia dalam RM700 Malaysia dia beza dia. So dalam video kita pada kali ini kita akan gali tengok apa perbezaan sebenar di antara dua model ni. Secara tak langsung ianya akan membantu korang pilih motosikal yang mana sepatutnya korang beli. Dan Gear 6 telah bekerjasama dengan Maxima Motor Seremban untuk menjayakan video comparison ni. Terima kasih Maxima Motor Seremban. Kalau kita tengok model NAS Domina 250 dengan Suzuki Gixxer 250 ni, kita tengok spesifikasi dan harga dia lebih kurang sama je. So kita tahu dia punya target market, pembeli-pembeli, bakal pembeli dia memang orang yang sama je lah. So kita kena compare antara dua jenis motosikal ni, yang mana sesuai untuk korang. Benda pertama kita akan compare kat bahagian engine dia dulu. Jom kita tengok spesifikasi engine dia dulu. Kalau kita compare kedua-dua engine ni, dia menggunakan spesifikasi yang lebih kurang sama je. Model NAS Domina 250 ini menggunakan engine jenis single cylinder DOHC twin cam liquid cooling. Manakala Suzuki Gixxer 250 ini menggunakan spesifikasi single cylinder engine dengan SOHC single cam dengan oil cool. Kalau kita comparekan dua jenis penyejukan ni, yang mana yang better? Of course lah water cooling tu lagi bagus. Bukannya oil cooling ni tak bagus, cuma water cool ni dia boleh handle heat lagi tinggi daripada oil cool tu. That's why lah kalau kita tengok compression ratio untuk Domina 250 ni tinggi sikit daripada Suzuki Gixxer 250 ni. Model NAS Domina 250 ni mampu menghasilkan 26.5 horsepower pada 8,500 rpm, manakala ianya mampu menghasilkan 23.5 Nm of torque pada 6,500 rpm. Kalau kita tengok dekat Suzuki Gixxer 250 ini, ianya mampu menghasilkan 26.1 brake horsepower pada 9,300 rpm, manakala ianya mampu menghasilkan 22.2 Nm of torque pada 7,300 rpm. Kalau kita comparekan spek antara kedua, daripada segi performance dia ni memang lebih kurang. So tapi kita nampaklah dekat situ Domina 250 ni dia ada slightly lebih sikit, dan dia dapat power tu pada rpm bawah sikit. So kita tahu karakter dia macam mana. Korang agak lah macam mana ride feel dia nanti. Jangan lupa test ride motor ni nanti sebelum beli Jom kita beralih kepada bahagian gearbox dia pula. Domina 250 ini menggunakan gearbox jenis 6-speed wet multiple whisk assist and slipper clutch. Jadi sistem assist and slipper clutch yang digunakan Domina 250 ni memberikan kelebihan dekat Domina 250 ni. Kita nak tekan clutch dia pun jadi lembut. So bila kita bawa motor ni secara agresif, kita downshift laju-laju kan, dia mengurangkan risiko daripada tayar belakang kita daripada lock. Manakala Suzuki Gixxer 250 ni ia menggunakan gearbox jenis 6-speed wet yang konvensional biasa je lah. So kalau kita tengok dua jenis gearbox ni, kita nampak lah Domina 250 ni menggunakan yang jenis fancy sikit daripada Gixxer 250 tu. Sekarang kita beralih bab tayar pula. Model NAS Domina 250 ni menggunakan tayar jenis 180/17 untuk tayar depan dia, dan manakala tayar belakang dia pakai saiz 130/70/17 untuk tayar belakang dia. Suzuki Gixxer 250 ni pula dia menggunakan tayar jenis 110/70 untuk bahagian depan dia, dan bahagian belakang dia pakai saiz 150/60/17 untuk tayar belakang dia. Kalau kita tengok saiz tayar ni kan, saya tengok dekat yang Domina 250 ni lah. Kalau Domina 400 yang abang dia tu, dia pakai saiz 150, nampak proper lah. Sebab badan motor Domina 250 ni dia agak besar, nampak bulky. Tapi tayar dia pakai tayar kecil pula. Tak tahulah kenapa dia orang decide untuk pakai saiz tayar macam ni. Mungkin ada dia punya explanation dia sendirilah. Sebab dia punya power tak macam 400 tu kan, maybe dia kena pakai tayar saiz kecil sikit kot. Kalau kita tengok dia punya proportion tu macam tak kena lah. Badan dia elok, cantik, besar, tekap, sador.
Tayar pula kecil, dah macam Triton pakai tayar saiz kancil pula. Kita dah cakap pasal enjin, kita dah cakap pasal tayar, jom kita cakap pasal brake dia pula. Model NAS Domina 250 ni menggunakan brake jenis twin port caliper untuk bahagian depan dan single port caliper bahagian belakang dengan dual ABS. Dan disc dia pula dia pakai saiz 300mm untuk bahagian depan dan 230mm untuk disc bahagian belakang dia. Kalau kita tengok dekat Suzuki Gixxer 250 ni, bahagian brake bahagian depan dia pakai twin port caliper untuk caliper bahagian depan dia, manakala bahagian belakang dia pakai single port caliper untuk bahagian belakang dia dengan dual channel ABS. Manakala bahagian disc dia kita tengok dia pakai disc saiz 300mm untuk bahagian depan dan 220mm untuk bahagian belakang. Okey, bahagian brake dia ni memang on par lah, lebih kurang dia. Dua-dua pun pakai Vibray punya brand dan dua-dua pun ada dual channel ABS. Memang bagus untuk keselamatan korang. So, bahagian brake ni dua-dua menang, draw. Lebih kurang dia. Di bahagian frame kita tengok Domina 250 ni dia gunakan beam type perimeter frame, tapi tak pasti dia gunakan aluminium ataupun dia pakai besi. Tak sempat pula saya nak ketuk hari tu dia punya chassis tu, nak tahu dia punya material dia lah. Dan bahagian Gixxer 250 ni dia gunakan diamond frame dan ini diterjemahkan melalui berat keseluruhan motosikal ni. Of course lah, ada faktor-faktor lain jugalah mempengaruhi berat keseluruhan motor ni. Tapi kalau kita tengok bab berat keseluruhan motor ni, kita tengok Domina 250 ni berat dia 180 kilo berat kering dia, manakala Gixxer 250 ni berat kering dia dalam 156 kilo. Kat sini kita dah mula nampak drawback untuk motor Domina 250 ni. Yang ini dia memang berat lah. Macam mana nak compare berat dua ni? Dia macam kau letak tong gas yang fully loaded tu, letak kat atas satu motor tu, dia berat sebiji tong gas penuh punya dekat 30 kilo beza dia. Tak 30 lah, dalam 24 kilo beza dia. Banyak oh. Okey, jom kita compare lah dia punya riding position dia. Kita start dengan Domina dulu. Domina ni kalau bagi saya lah, dia punya position tu memang upright, lebih kurang sama je. Cuma kalau seat dia tu, seat Domina ni dia lebih selesa daripada Gixxer tu. Manakala dia punya seat height dia dalam 800mm. Bagi saya yang berketinggian 162 cm ni memang just nice je. Dia tak adalah betul-betul kaki saya tu letak kemas, tapi okey, kena jengkit sikit lah. Kita tengok pada Suzuki Gixxer 250 ni, riding position dia pula dia agak dekat sikit handlebar dengan badan kita tu. Untuk macam saya rasa saya prefer yang Gixxer 250 ni punya riding position. Cuma dia punya seat ni keras sikit daripada Domina tu. Tapi dia punya seat height tu pun lebih kurang sama. Bukan lebih kurang sama, exactly sama sebenarnya. 800mm dia punya seat height. Memang bila saya compare side by side, dia punya ketinggian tu memang lebih kurang sama. Cuma dekat dengan tak je dengan handlebar tu. Model NAS Domina 250 ni ditawarkan pada tanda harga RM13,797 Malaysia. Manakala Suzuki Gixxer 250 ni ditawarkan pada tanda harga RM14,500 Malaysia. Kita dah cakap pasal harga. So bila kalau korang dah decide mana satu motor korang nak beli nanti, sudi-sudilah tekan link kat bawah tu. Kita dah ada bagi link untuk korang contact dengan Maxima Motor ni. Maxima Motor Seremban ni sebenarnya dia cover untuk seluruh Semenanjung Malaysia. Tak kisahlah kau duduk Perlis ke, Penang ke, Bagan Najam ke, Ijuk ke, Johor, korang boleh beli dengan diorang. Tekan je link tu nanti, bagi korang punya IC, jangan lupa cross kau punya IC tu nanti, dan bagi sekali dengan korang punya slip gaji. Tekan link kat bawah tu, send kat diorang. Loan approve, ambil motor dekat Seremban. Nice tak? Sebenarnya saya sendiri pun memang customer Maxima Motor ni. Memang saya berani vouch kedai ni sebab saya dah experience sendiri macam mana dia punya after sale service. Even technician dia punya workmanship pun memang puas hati. Okey, kita dah compare side by side motor ni. Apa kelebihan dia, apa kekurangan motor ni. So kalau kita tengok macam banyak kelebihan dekat Domina 250 ni. Tapi antara drawback dia adalah dia punya berat tu sendiri. Berat dia memang 180 kilo tu agak beza jauh dengan Suzuki. Kat situ saya nampak dia punya drawback untuk Domina 250 ni. Dan adalah kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau korang tanya
kita orang mana satu motor yang kita orang pilih? Yang ini susah sikit nak jawab sebab ada menang, ada yang kalah. Kalau kita orang akan pilih bab design dia pula. Kalau design dia, kita tengok satu motor ni dia lebih kepada nampak macam relax, stylo, macho macam tu. Yang satu ni dia lebih agresif. Dia nampak lagi muda. Maybe kesesuaian umur tu nampak dia berbeza lah. Dan daripada segi reliability dia pula, dua-dua ni pun sebenarnya lebih kurang. Susah lah nak cakap dua-dua ni lebih kurang lah. Korang lah decide motor apa korang nak beli. Okey, disclaimer sikit. Segala spek yang kita orang cakap ni semua spek atas kertas je lah. Real life experience dia memang lain. So, kena bawa sendiri motor tu baru tahu macam mana sebenar-benarnya motor ni perform. Sekian saja video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe YouTube channel Gear 6. Assalamualaikum.